Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah kita sekali lagi kembali ke Tadabbur Center. Sudah lama saya tidak bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam memberikan pengisian. Jadi saya mohon maaf kerana masalah yang telah dihadapi. Walaupun gitu, hari ini insya-Allah saya akan menyambung kembali perbincangan tentang tadabbur Al-Quran. Kita nak biasakan diri kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tadabbur. Kerana dengan tadabbur ini akan membawa kita untuk beramal dengan ayat-ayat dan juga mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menjadikan kita seorang yang sentiasa melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita hari demi hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang telah dijanjikan, hari ini saya nak membawakan satu surah yang biasa kita baca. Dan kebiasaannya kita gunakan ataupun kita baca surah ini setiap kali kita nak mengakhiri sesuatu majlis yang kita kendalikan. Jadi surah yang saya maksudkan di sini adalah surah Al-Asr. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, surah Al-Asr ini terletak di tengah-tengah di antara surah At-Takatsur dan juga surah Al-Humazah. Jadi para ulama menyatakan kerana al-khusr ataupun perkataan rugi yang terdapat dalam surah Al-Asr ini, jadi para ulama menyatakan bahawa surah ini adalah satu surah yang terletak bainal khusrain, di antara kerugian. Apakah kerugian yang dimaksudkan pada surah sebelumnya, iaitu surah At-Takatsur, dan surah yang selepasnya surah Al-Humazah. Pada surah At-Takatsur, Allah Ta'ala menyatakan tentang bagaimana manusia berlumba-lumba untuk mendapatkan harta, dan inilah yang dinamakan sebagai satu kerugian. Kenapa? Kerana mereka lebih mementingkan harta berbanding apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang sepatutnya beribadat kepadanya. Jadi mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi sekiranya kehidupan itu semata-mata dikhususkan kepada mengumpulkan harta, itulah yang dinamakan sebagai kerugian. Begitu juga yang disebutkan di dalam surah Al-Humazah, di mana Allah Ta'ala menyebutkan alladhi jama'a malan wa'addadah, di mana mereka ini mengumpulkan harta dan suka untuk menghitung-hitung harta tersebut. Jadi fokus mereka hanya kepada harta duniawi, tetapi tidak memikirkan tentang harta akhirat, tentang saham akhirat yang perlu kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu para ulama mengatakan surah ini terletak di antara dua kerugian, iaitu kerugian yang pertama adalah mereka yang berlumba-lumba untuk mendapatkan harta, tetapi mereka tidak menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala pada surah yang selepasnya di mana mereka ini suka untuk mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitung harta tersebut, tetapi mereka lupa tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini membawa kita, membayangkan kepada kita dan juga menjelaskan kepada kita bagaimana untuk kita mengatasi supaya kita tidak terus berada di dalam kerugian yang disebutkan. Baik, jadi tuan-tuan, kebiasaannya surah Al-Asr ini kita faham sebagai satu surah yang menerangkan tentang konsep penjagaan masa. Setiap kali kita membuat sesuatu meeting sebagai contohnya, kita menggunakan ayat ini nak menyatakan bahawa kita perlu menepati masa, kita perlu menjaga masa. Jadi bila suatu meeting itu diadakan,
satu perjumpaan itu diadakan, maka tepatilah masa. Jadi ini adalah satu sudut yang biasa kita dengar. Tapi tuan-tuan, pada hari ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memahami surah ini dengan konsep yang agak berbeza tetapi mempunyai kaitan dengan apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik, tuan-tuan, mari kita bayangkan bersama-sama apa yang bakal saya sebutkan. Kita nak membawa menjelajah melalui surah ini, bagaimana kita nak kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Baik, sekarang ni cuba bayangkan kita sedang tenggelam di dalam lautan dan pada masa yang sama kita tidak sedarkan diri. Okey, sekali lagi saya ulang. Cuba kita bayangkan kita sekarang sedang tenggelam di dalam sebuah lautan dan pada masa yang sama kita tidak sedarkan diri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa jadi sekiranya kita berada dalam dua keadaan ini? Adakah kita punya banyak masa? Sudah semestinya kita kesuntukan masa untuk menyelamatkan diri. Jadi kesuntukan masa ini sebenarnya merupakan takrif bagi perkataan al-asr. Al-asr. Sebab itu bagi perkataan al-asr ini juga datang juga perkataan asir. Asir maksudnya jus. Jus ni bagaimana kita hasilkan? Kita hasilkan jus ini melalui perahan. Jadi kita perah, sebagai contohnya buah limau ataupun orange. Kita perah limau tersebut untuk menghasilkan jus yang enak untuk diminum. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita berbicara tentang perahan ini, kita sebenarnya sedang memerah masa yang kita ada daripada tenaga yang kita keluarkan. Jadi bagaimana masa ini kita gunakan dengan mengerah keringat kita yang kita lakukan pada setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pemahaman tentang ayat ini perlu kita lihat dengan lebih teliti lagi, sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi tahu kepada kita bahawa yang pertamanya, kita ini sedang tenggelam dalam kerugian. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sebenarnya tidak sedar yang kita sedang tenggelam di dalam kerugian. Dan yang ketiga, kita sebenarnya kesuntukan masa menyebabkan sekiranya kita tidak bangun, kita tidak sedar kita akan mati kerana tenggelam di dasar lautan kerugian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah perkara pertama yang perlu kita lakukan untuk kita selamat daripada situasi ini? Situasi yang saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama kita tenggelam, yang keduanya adalah kita tidak sedarkan diri. Di perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita perlu bangun dan juga sedar. Bangun dan juga sedar. Sebab apa? Jika kita tidak bangun dan kita tidak sedar, kita akan mati pada bila-bila masa. Walaupun pada ketika itu kita sedang mengalami mimpi yang indah, berada di rumah yang besar, memandu kereta yang hebat, memandu kereta Ferrari di atas jalan, kita pandu dengan penuh kelajuan, dengan penuh kebanggaan, dan kita dilihat oleh orang ramai yang kita sedang memandu kereta tersebut. Tapi itu hanyalah sebagai satu mimpi. Jadi perkara ini perlu kita jelas. Perlu kita sedar bahawa kita sedang berada dalam mimpi. Oleh itu, untuk mengelakkan kita terus tenggelam, kita perlu bangun dan juga sedar daripada lamunan yang sedang kita lalui. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan pula setelah kita bangun ataupun tersedar dari mimpi tersebut dan kita dapati kita sedang berada pada situasi yang sangat getir, kita dalam keadaan yang ingin tenggelam, yang menyebabkan kita akan mati.
Jadi jangan pada masa itu, walaupun sebelum itu kita berada ataupun mengalami mimpi-mimpi yang sangat indah, tetapi apabila kita tersedar dari lamunan tersebut, kita mendapati kita sedang tenggelam, kita mula untuk melupakan apa yang sedang berlaku di hadapan mata kita, dan kita ingin kembali ke dalam mimpi tersebut. Ini yang disebutkan sebagai berada dalam comfort zone. Kita sudah biasa berada dalam keadaan selesa, menyebabkan apabila kita berhadapan dengan suatu perkara yang sukar, yang getir, kita mula untuk melarikan diri daripada masalah dan kita kembali kepada keadaan kita yang sebelumnya, di mana keadaan tersebut menyebabkan kita tidak dapat untuk melangkah lebih jauh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu antara keadaan di mana manusia ada yang bermimpi, kemudian tersedar daripada mimpi tersebut, tapi malangnya mereka kembali tidur kerana tidak mahu keluar daripada comfort zone. Ada juga golongan yang tidak berani menerima kenyataan bahawa mereka sekarang sedang tenggelam. Mereka sekarang sedang tenggelam. Jadi apabila mereka merasakan mereka sedang tenggelam dan mereka akan mati, maka mereka membiarkan diri mereka dalam keadaan tersebut. Jadi sekiranya mereka terus tenggelam di dasar lautan dan mati, jangan salahkan orang lain, sebab kita sendiri yang membuat keputusan untuk terus tenggelam dan akhirnya mati di dasar lautan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, step yang seterusnya, apabila kita bangun, jadi kita tanya diri kita, apakah perkara yang seterusnya yang perlu dilakukan? Jadi bila kita bangun dan kita dapati kita dalam keadaan sedang tenggelam, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu berenang untuk menuju ke permukaan laut bagi memudahkan kita untuk mendapatkan oksigen untuk kita bernafas dan menyelamatkan diri kita daripada mati disebabkan tidak ada oksigen. Dalam keadaan kita berenang menuju ke permukaan laut, tiba-tiba kita dapati bahawa ada sesuatu yang menarik kita untuk tenggelam semula ke bawah. Dan kita dapati terdapat rantai yang mengikat kita, dan rantai tersebut mengikat kaki kita dan sedang menarik kita perlahan tanpa kita sedari. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, tahukah siapakah yang sedang menarik kita untuk kembali tenggelam ke dasar lautan? Kemungkinan yang menarik kita adalah saudara kita ataupun rakan kita. Apa saya nak maksudkan di sini? Saya nak maksudkan di sini bahawa terdapat saudara mara kita yang masih berada dalam mimpi yang indah, masih tidur di dasar lautan dan mereka tidak sedar bahawa mereka akan mati pada bila-bila masa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila berlaku situasi sebegini, perkara yang perlu kita buat adalah kita perlu mengejutkan saudara kita yang sedang menarik kita ke bawah ini, dan dia berada dalam keadaan tidur, dalam keadaan mimpi yang indah. Kita perlu kejutkan dia. Mat, bangun Mat. Bangun Mat. Engkau sedang tidur. Dan kalau kau teruskan tidur, kau akan tenggelam. Jadi, bila kita kejutkan saudara kita, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila kita kejutkan, dia bangun, di manakah aku? Engkau sedang tenggelam Mat. Engkau sedang tenggelam. Maka dia yang sebelum ini berada dalam mimpi yang indah berkata, aku tadi sedang mimpi yang indah. Kenapa kau kacau aku? Ini golongan yang apabila mereka dikejutkan, mereka masih tidak mahu keluar daripada zon yang selesa. Jadi, apakah peranan kita? Peranan kita adalah kita perlu terus mengejutkan mereka, teruskan usaha, ajak mereka untuk kembali bangun dan juga sedar supaya mereka tidak mati
di dasar lautan, dan sebenarnya kita perlu kejutkan mereka bukan kerana sekadar kita nak menyelamatkan mereka, tapi juga sebenarnya kita nak menyelamatkan diri sendiri. Kerana apa? Kerana sekiranya kita tidak sedarkan mereka, mereka akan terus menarik kita sedikit demi sedikit menuju ke dasar lautan yang akhirnya menyebabkan kita turut mati bersama mereka. Jadi teruskan usaha untuk mengajak sahabat-sahabat kita, mengejutkan mereka, sedarkan mereka bahawa mereka sekarang sedang berada dalam keadaan yang getir, yang memerlukan mereka untuk bangun semula supaya mereka dapat meneruskan survival kehidupan pada masa yang akan datang. Jadi teruskan kejutkan mereka dengan penuh kegigihan, dengan penuh kesabaran, bangkit sehingga mereka kata, ya, apa yang perlu aku lakukan sekarang? Jadi apabila mereka bertanya soalan itu, pimpinlah mereka untuk kembali berenang ke permukaan lautan supaya kita dan dia dapat bernafas kembali, dapat menghirup udara yang segar dan dapat menghirup oksigen yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ketika mana kita berenang ke permukaan bersama dengan sahabat kita, bersama kawan kita, bersama saudara kita, tak kala kita berada di permukaan air, tiba-tiba sekali lagi kita ditarik ke bawah perlahan demi perlahan. Bukan kita seorang, tetapi rakan yang kita kejutkan tadi juga turut ditarik ke bawah, menyebabkan kita kembali terkapai-kapai sehingga menyebabkan kita rasa ingin tenggelam kembali ke dasar lautan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sekadar rakan kita tadi saja yang bermimpi, sebenarnya ramai lagi mereka yang sedang bermimpi, yang menyebabkan mereka menarik kita perlahan demi perlahan untuk menuju ke dasar lautan, yang akhirnya menyebabkan kita akan mati tenggelam bersama mereka. Jadi apa peranan kita dan juga sahabat kita yang kita selamatkan tadi? Jadi peranan kita adalah untuk kembali memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat kita tadi yang sedang berada dalam mimpi, yang sedang tidur di buah mimpi yang indah. Kejutkan mereka, wahai kawan-kawan, bangun, sedar, kita sekarang berada dalam keadaan yang getir. Kita akan tenggelam sekiranya kita tidak sedar, kita tidak bangkit. Jadi kejutkan mereka berulang kali, kerana proses ini berlaku secara berulang-ulang kali tanpa kita sedari. Jadi apabila berlaku dalam keadaan ini, pastikan kita menjadi seorang yang boleh berenang menuju ke permukaan air, dan pada masa yang sama kita mengejutkan rakan-rakan kita yang sedang tenggelam, dan sekiranya kita tidak mengejutkan mereka, mereka akan mati bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jadi dalam keadaan begitu, bila kita mengejutkan mereka, mungkin ada yang kata, saya tak boleh berenang, saya ini susah untuk berenang. Tuan-tuan dan puan sekalian, inilah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Bila kita mengajak untuk berubah, masih ada yang memberikan pelbagai alasan, memberikan menunjukkan perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa down, menyebabkan kita rasa putus asa untuk nak mengejutkan mereka lagi. Sebab itu tuan-tuan, teruskan usaha untuk mengejut mereka dan jangan mudah putus asa. Dan pada masa yang sama, perbaiki cara kita berenang, perbaiki amalan kita, perbaiki diri kita supaya kita dapat berenang dengan baik menuju ke permukaan air. Kerana apa kita perlu mengejutkan mereka? Kerana mereka inilah yang akan menyebabkan kita selamat, sama ada kita selamat ataupun kita terus tenggelam ke dasar lautan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini merupakan satu konsep yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan untuk kita nak mudah untuk kita fahami kandungan surah Al-Asr ini. Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala menyebutkan wal asr, demi masa. Ini terjemahan yang
yang kita baca dalam kitab-kitab terjemahan. Cuma untuk saya nak memudahkan tuan-tuan dan puan-puan memahami analogi yang saya sebutkan tadi, kita katakan wal as ini Allah Ta'ala nak beritahu kita, hei manusia, engkau sebenarnya sedang kesuntukan masa. Engkau sekarang berada dalam kesuntukan masa. Innal insana lafi khusr. Engkau sekarang sedang tenggelam ke dalam dasar lautan kerugian. Lalu ayat yang seterusnya menyebutkan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, yakni mereka yang percaya. Cuma pada ayat ini Allah Ta'ala tidak menyebutkan illal ladzina amanu, beriman kepada apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab. Tidak disebutkan secara direct di dalam ayat ini. Oleh itu, apabila melihat konteks ayat ini, seperti yang saya terangkan melalui analogi sebentar tadi, kita boleh rumuskan bahawa yang kita percaya ini apa? Kita perlu percaya bahawa kita ini mempunyai kesuntukan masa dan kita sebenarnya sedang tenggelam ke dasar lautan. Kita kena percaya, sebab dengan percaya inilah kita akan sedar. Ramai orang pada hari ini yang tidak sedar yang mereka sebenarnya sedang tenggelam di dalam lautan kerugian. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan, manusia, engkau sekarang mempunyai kesuntukan masa, dan pada masa yang sama engkau sedang tenggelam dalam keadaan engkau tidak sedar. Maka cara untuk menyelamatkan diri adalah untuk percaya. Yang pertamanya adalah percaya, sedar, bangkit bahawa kita sedang tenggelam. Sekiranya kita tidak percaya yang kita sedang tenggelam, atau kita masih berada dalam mimpi yang indah, dalam mimpi yang hebat, yang menggembirakan, nescaya kita akan terus tenggelam. Sebab itu konteks ini, ayat ini perlu difahami dengan teliti. Konteks di sini Allah Ta'ala nak menyuruh kita supaya kita sedar bahawa kita sedang berada dalam kerugian dan kita sedang tenggelam menuju ke bawah, ke dasar lautan kerugian. Sekiranya kita tidak sedar, maka kita akan terus tenggelam dan akhirnya menyebabkan kita mati. Setelah kita bangun, kita tersedar, perkara seterusnya yang perlu kita buat adalah kita perlu berenang menuju ke permukaan laut. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah SWT, wa'amilus salihat, iaitu melakukan kebaikan. As-salih ini mempunyai kaitan dari sudut literalnya adalah memperbaiki. Jadi kalau dalam situasi ini, seperti analogi yang saya sebutkan tadi, iaitu seorang yang sedang berenang itu perlu membaiki cara dia berenang. Sebab cara berenang yang salah menyebabkan dia akan mudah untuk tenggelam. Jadi perbaiki cara kita berenang supaya dengan usaha kita untuk memperbaiki cara berenang tersebut menyebabkan kita akan mudah untuk sampai di permukaan laut dan menyebabkan kita cepat untuk menghirup oksigen dan juga udara yang segar. Walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila mana kita sampai ke permukaan laut tersebut, tiba-tiba kita ditarik dengan satu rantai oleh saudara-saudara kita menuju ke dasar lautan kembali. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang seterusnya, وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ, berpesan-pesan kepada kebenaran. Jadi perlu bagi tahu perkara yang hak kepada sahabat-sahabat kita, kepada rakan-rakan kita. Kawan-kawan aku, kita sekarang sedang tenggelam. Kalian sekarang berada dalam mimpi. Ayuh bangun. Sekiranya tidak bangun, kalian akan terus tenggelam. Jadi jelaskan kepada mereka yang mereka sekarang sedang tenggelam. Inilah peranan kita yang perlu kita lakukan, dan kita bukan sekadar bagi tahu, engkau sedang tenggelam. Tidak. Tapi kita kejutkan mereka, goncangkan mereka.
Iman, Iman, Bidin, bangun, bangun. Kejutkan mereka supaya mereka sedar dan bangun bersama-sama kita untuk berenang semula ke permukaan air untuk mendapatkan udara supaya kita selamat. Dan dalam keadaan kita berulang-ulang kali, sebab perkataan tawasau ini bukan kita kejutkan sekali, bukan kita ingatkan sekali, tetapi proses yang berlaku berulang-ulang kali, proses yang berlaku secara berterusan. Bila proses ini berlaku secara berterusan, kadang-kala kita mudah untuk rasa down. Bila mana kita kejut kawan kita, dia buat tak tahu, dia buat dia je. Kita kejut, Mat bangun, dia buat tak tahu saja. Mat bangun, teruskan dengan tidurnya, teruskan dengan mimpi indahnya. Maka kadang-kala kita rasa down, kita rasa putus asa. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang seterusnya, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, dan berpesan-pesanlah juga kepada kebenaran, kepada kesabaran. Kerana apabila kita berpesan-pesan kepada sahabat kita tentang kebenaran ini, kadang-kala kita rasa mudah untuk putus asa. Dan bila mana ada orang lain yang berpesan-pesan kepada kesabaran, sabar Mat, nak berenang ni bukan mudah untuk menuju ke permukaan, kena sabar, kena yakin, kena usaha dengan gigih supaya kita dapat berenang bersama-sama untuk menuju ke permukaan laut. Dan akhirnya kita berenang ke tepian pantai dan kita berada di sana untuk keselamatkan diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengejutkan mereka itu bukan sekadar untuk kita menyelamatkan mereka, kita sebenarnya juga sedang menyelamatkan diri kita sendiri supaya kita tidak leka dengan permainan ataupun mimpi-mimpi yang indah ini. Dan kita nak ajak kawan-kawan, saudara kita supaya mereka sedar mereka juga sedang bermimpi, dan nak kita bangun, nak kita sedar supaya meninggalkan perkara-perkara yang berada dalam kerugian. Jadi sama-sama kita ajak kawan kita untuk kembali sedar. Dan soal ayat daripada surah Al-Asr ini bukan sekadar kita melalui proses yang saya sebutkan tadi, iaitu beriman ataupun percaya kepada Allah, ataupun dalam situasi analogi yang saya sebutkan tadi, percaya bahawa kita sedang berada dalam kerugian. Kemudian kita melakukan amal soleh, kita berpesan-pesan kepada kebenaran. Sekiranya kita hanya melalui 3 proses ini, tanpa kita ada kesabaran, pasti kita akan kembali tenggelam ke dasar lautan kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdapat beberapa perkara yang perlu kita lakukan melalui surah ini. Yang pertamanya, kita perlu mempercayai, iaitu iman. Kita perlu mempercayai bahawa kita sedang berada dalam kerugian. Sebab ayat ini, innal insana lafi khus, manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, maksudnya menunjukkan bahawa majoriti manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman ataupun percaya bahawa mereka sedang berada dalam kerugian. Jadi tuan-tuan, manusia ni terdapat beberapa golongan. Ada manusia yang tahu apa yang dia tahu, ada manusia yang tak tahu apa yang dia tahu, dan ada manusia yang tak tahu apa yang dia tak tahu. Jadi kita nak jadi golongan manusia yang tahu apa yang kita tak tahu, supaya perkara yang kita tidak tahu itu kita boleh perbaiki, dan kita jadi orang yang tahu apa yang kita tahu. Sebab itu dalam surah ini penggunaan perkataan huruf waw, wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu, yang pertama, wa amilus salihat, digunakan wa di situ, wa tawasau bil haq, wa yang seterusnya, wa tawasau bis sabr. Jadi penggunaan wa di sini nak menunjukkan proses yang perlu kita lalui. Proses seperti analogi yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya, kita perlu percaya bahawa kita sedang tenggelam. Yang keduanya, kita perlu berenang untuk menuju ke permukaan laut. Seterusnya, apabila terdapat
rakan-rakan ataupun saudara mara kita yang menarik kita perlahan demi perlahan dalam keadaan mereka sedang leka, sedang tidur, sedang dibuai mimpi yang indah, maka kita perlu mengejutkan mereka, bangunkan mereka supaya mereka sedar seperti mana kita sedar bahawa kita sebenarnya berada di dalam kerugian, dan bagi tahu kepada mereka mereka sebenarnya sedang berada dalam situasi yang getir, mereka sedang tenggelam. Sekiranya mereka tidak selamatkan diri, mereka akan terus tenggelam di dasar lautan. Dan pada masa yang sama, bila kita sering berpesan-pesan kepada sahabat kita, ada masanya, sebab kita ini manusia, iman kadang-kadang naik, iman kadang-kadang turun. Jadi ada masanya kita rasa down, kita rasa putus asa. Jadi ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan watawasau bis sabr, berpesan-pesanlah kepada kesabaran, supaya apabila kita sabar, kita akan terus kuat semangat untuk melakukan proses mengejutkan diri kita dan juga sahabat-sahabat kita, supaya kita dapat berenang menuju ke permukaan. Dan permukaan yang disebutkan tadi adalah melakukan amalan kebaikan untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya suka untuk memetik kata-kata Ibnu Qayyim yang meninggal pada tahun 751 Hijrah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Dia menyatakan bahawa manusia ini akan sempurna hidupnya sekiranya mempunyai 4 martabat ini. Yang pertama adalah dia perlu mengetahui kebenaran. Seorang itu perlu mengetahui kebenaran yang ada di hadapan matanya. Dia perlu tahu itu adalah kebenaran. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, oh itu rupanya kebenaran. Yang keduanya adalah dia perlu mengamalkan kebenaran yang dilihat dan juga yang diketahuinya. Sebab sekadar mengetahui kebenaran tetapi tidak beramal dengan kebenaran tersebut, dia akan menjadi sia-sia. Dan seterusnya adalah bila mana kita mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran tersebut, seterusnya kita mengajarkan kebenaran tersebut kepada orang yang tidak tahu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Jadi kita bukan sekadar untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kita nak bagi manfaat juga kepada manusia lain supaya mereka juga sedar bahawa mereka sedang berada di dalam lautan kerugian, dan sekiranya mereka tidak sedar, mereka terus karam di bawah sana dan menyebabkan mereka akan mati dalam keadaan yang sia-sia. Dan yang terakhir adalah perkara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini, iaitu perkara yang sangat penting, iaitu kita perlu sabar. Sabar dalam apa? Yang pertama untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran, yang kedua untuk mengamalkan kebenaran tersebut, dan yang ketiganya seterusnya untuk mengajarkan kebenaran tersebut kepada mereka yang tidak tahu untuk melaksanakan sesuatu kebenaran. Jadi saya ulang sekali lagi pesan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Dia kata manusia ini sempurna hidupnya sekiranya mempunyai 4 martabat ni. Yang pertamanya dia perlu mengetahui kebenaran, yang keduanya dia perlu mengamalkan kebenaran tersebut, yang ketiganya setelah diamalkan dia perlu mengajar kebenaran tersebut kepada mereka yang masih terkapai-kapai di luar sana. Dan ketika mana kita mengajak orang untuk mengamalkan kebenaran, maka pasti kita akan berasa putus asa kadang-kala, sebab proses ini berlaku secara berterusan. Sebab itu dalam proses yang seterusnya kita perlu banyakkan bersabar dalam menyesuaikan diri dengan kebenaran yang kita ketahui itu, dan kemudian kita amalkan dan kita laksanakan dalam kehidupan seharian. Dan suka juga untuk saya menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ar-Razi yang meninggal pada 311 Hijrah dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib. Dia mengatakan bahawa kesimpulan daripada surah ini, Ar-Razi menyatakan bahawa keselamatan bukan saja kita cari untuk diri kita sendiri, tapi keselamatan juga kita cari untuk rakan-rakan kita, saudara mara kita yang berada di sekeliling kita. Kita nak selamatkan diri kita, dan kita, pada masa yang sama kita nak selamatkan umat supaya tidak terus tenggelam di dalam lautan kerugian. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekadar ini saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan analogi yang saya bawa sebentar tadi boleh memberikan kefahaman yang mudah bagaimana untuk kita berinteraksi dengan surah Al-As. Jadi sebelum saya akhiri sesi saya pada kali ini, suka untuk saya
mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menghadiri seminar ataupun simposium tadabbur Al-Quran yang akan diadakan pada 4 hari bulan 11 2017 di UIA yang beroperasi di cawangannya yang baru, iaitu di Pagoh. Jadi mereka yang berada di sekitar Pagoh, di sekitar Melaka, di sekitar Negeri Sembilan, datang beramai-ramai sebab antara panel yang dijemput bagi memberikan pengesian adalah mereka yang hebat. Antaranya adalah guru-guru saya, Dr. Farid Ravi, Ustaz Syari, dan juga kita bawakan penampilan khas iaitu Puan Fin Jamal untuk bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana Al-Quran telah membawanya untuk berhijrah dan istiqamah dengan apa yang dilaluinya pada hari ini. Jadi saya rasa ini ruang dan juga peluang yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian, dan ini merupakan siri jelajah kami, dan kami bermula di Johor terlebih dahulu. InsyaAllah selepas ini kita akan pusing ke seluruh Malaysia, dan bagi mana-mana penganjur yang nak berkolaborasi dengan Tadabbur Center, kami amat alu-alukan. Dan kepada yang ingin berikan sumbangan bagi kami menggerakkan Tadabbur Center ini juga amat dialu-alukan. Semoga sumbangan yang diberikan itu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dan juga yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Ambillah apa yang baik daripada saya, supaya setiap yang baik itu apabila kita gali, apabila kita manfaatkan, apabila kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah dia akan menjadi satu amalan yang membawa kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.